Saya record sekarang. Okay, again saya ulang balik. My name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan macam Tuan Syah dan juga usahawan yang menonton di YouTube channel saya sekian ratus ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. So bersama dengan saya adalah Tuan Syah Hamzah. So why not Tuan Syah describe yourself very short untuk kita teruskan sesi kita. Silakan. Okay, nama penuh saya Syahridwan bin Hamzah. So saya seorang ejen takaful di Great Eastern Takaful dan berkecimpung dalam bidang ni hampir 4 tahun. Dan sekarang ni dah menjadi seorang assistant unit manager di Great Eastern Takaful. Dan tahun ni adalah last year saya untuk promotion ke unit manager tahun depan. Alright, okay. So, terima kasih Tuan Syah. So, you guys semua dalam sesi premium consultation, sesi premium tetapi percuma untuk 30 minit sahaja. So, sesi ni Tuan Syah bertanyakan soalan macam mana nak buat prospecting sebab Tuan Syah punya target daripada umur 25 sampai 36 tahun dan basically seluruh Malaysia. So, prospecting adalah sesuatu yang you target, prospect. So, maksudnya you kena spot mereka. Okay. So, dia ada dua keadaan. Sales, okay. Prospecting ni hasil dia sales. Kita tengok dulu pada result. Any kind atau anything yang kita nak buat, kita tengok dulu apa result dia. Apa kepentingan dia, apa keputusan yang you bakal hadapi. So result dia adalah sales. So ada dua jenis sales. You datang pada sales atau sales datang pada you. Dua keadaan. So kalau macam targeted Tuan Syah, apa yang you buat, you target di social media and so on, itu adalah kategori sales datang pada you. Sales datang pada kita sedap sebab dia datang banyak. Tetapi kena take note, sales datang pada kita ambil masa. Alright, sebab kenapa? Dia bergantung kepada trust mereka terhadap you. Saya nak tanya pada Tuan Syah. Tuan Syah, trust ambil masa tak? Ambil masa. Okay. Trust bagi saya tak ambil masa. Trust ambil proses. So, mereka judge you by process. You know what? Kenapa sistem ejen wujud? Proses lah. Satu proses. Okay, proses. Manusia boleh tukarkan trust yang normally kalau you tengok dekat website, orang tengok kat social media, ambil masa let's say lah 3 bulan. Manusia dengan emosi dan minda dan intonasi boleh tukarkan 3 bulan kepada 3 minit sahaja untuk mereka sign up terus. Sebab tu wujudnya sistem ejen. Sebab kita ada mindset, emosi dan intonation yang membuatkan orang judge you. I percaya dia lah ni. Alright. And basically, kenapa kalau Chinese, sorry to say lah, sebab saya bekerja dengan banyak yang Chinese, letak amu-amu kat depan. Sebab mereka nak pendekkan proses trust. Sebab kenapa? People judge you by your cover. Alright. So kat sini bukanlah cerita amoy, appearance kita kena betul. Sebab proses trust kita kat situ, mereka judge kita. Okay. So bila you tahu out massive datang pada you, crowd datang pada you, traffic datang pada you, dia tak perlukan masa, dia perlukan proses. Proses apa yang you kena tunjuk. That is one thing. Dan macam mana kalau you datang pada sales? Bila you datang pada sales, ini yang kita namakan dia prospecting. Alright? Apa yang you buat ni sebenarnya quite general. Alright? Sebab tu orang ambil masa yang lama. Sebab you target kepada everybody. Dalam filosofi sales, filosofi prospecting, everybody means nobody. Right? Everyone must buy my insurance. Everyone means no one. Itu filosofi prospecting. Sebab kalau you target semua orang, yes, puan yang baru kahwin umur 26 tahun, saya mencari puan. Kau pun 26 kan? Oh, sebelah kot. Sebab you cakap pada everyone, puan. Dia pun puan. Alright. So bila buat prospecting, saya banyak bantu usahawan mulakan dengan profession. Profession apa yang you nak target? Kerja apa? Contoh, engineer. Okay, engineer is profession. Lebih spesifik, engineer apa? Electrical, mechanical, plant, aviation. I don't know. You nak target engineer macam mana? Contohlah, I target, kalau target aviation tak cantik sekarang ni, okay, kita tukar kepada plant. Plant macam tak ramai. Kita tukar kepada electrical. Electrical ramai sikit. Okay. Go for electrical engineering. Okay. Target department electrical engineering, target kepada electrical engineer. Alright. Umur, you akan tengok. Umur 25 sampai 36 tahun terlampau luas. Di mana
susah untuk you communicate dengan mereka. Sebab kenapa? Normally prospecting saya suggest untuk 5 tahun perbezaan. Contoh, Tuan Syah sekarang umur berapa? 33. 33 kat tengah. 32, 31, 34, 35. Maksudnya 31 sampai 35 inilah you punya targeted audience. Sebab kenapa? Range average 5 tahun ni mudah you nak communicate. Contohlah, Tuan Syah pernah dengar perkataan kaleng-kaleng? Pernah dengar? Tahu nak apa tu? Tak pernah. Itu ayat orang umur 25 tahun. Bukan kaleng-kaleng ni. Sebab tu saya target 5 average. Bukan biasa-biasa. Bahasa mudah dia. Kita bukan biasa-biasa. Alright? Ada orang yang umur 30 bukan biasa-biasa. Umur 25 bukan kaleng-kaleng. Alright? So, kenapa range umur ni you kena kecilkan supaya mudah you nak communicate. Mudah ni maksud dia, you mudah nak cakap, mereka mudah faham, mereka mudah suka, proses trust mudah datang melalui communication. Alright? So, prospecting you kena niche, kena narrow, kena spesifik. Sebab tu you dinamakan specialist, bukan generalist. Generalist target semua orang. Insurans apa you buat? Saya jual semua insurans. Yes, you jual semua insurans. Tapi fokus kepada apa? You kena tahu benda tu. Sebab yang fokus ni lah menjadikan brand you. Siapa you? Orang kenal Tuan Syah Hamzah sebagai, contohlah, medical insurance agent, medical insurance individual yang sangat power, sangat solid. Profile you dibina based on you punya expertise, you punya specialist. Alright? Setakat ni Tuan Syah jelas? Jelas. Okay. So bila you ada prospecting, okay, dua keadaan tadi orang datang pada you atau you datang pada orang. Macam saya buat di social media untuk orang datang pada saya. Saya hanya buat branding. Saya tak pernah buat marketing. Right? Dulu saya buat marketing. I think last month, 2 months ago, I masih buat marketing. Sekarang ni I dah tak buat marketing. I hanya fokus buat branding. Sebab kenapa? Dah sampai stage untuk fokus branding saja, bukan marketing. Marketing bukan di social media, marketing di tempat lain. Right? Sebab kenapa? Kalau I fokus kepada marketing, orang akan lari. So I just fokus pada branding. Apa itu branding? Portfolio, profile, reputation. I just highlight. Orang datang pada saya. Macam Tuan Syah, nampak posting saya dekat Facebook. Tuan Syah terus communicate dengan saya untuk duduk dalam sesi premium, betul? Sebab saya tak promote. Tuan Syah datanglah, kita ada premium consultation. Tak. Saya ingin publish, you nampak, you datang. Itu tujuan branding. Orang datang pada kita. Tapi I believe Tuan Syah kita dah kenal agak few months ago kan? Ya. Baru dapat jumpa. So I nak you faham proses dia memang ambil masa. Ya. Alright? So proses trust. Macam mana I boleh makes you trust me? Laju, cepat, banyak, segera, I don't know. Alright? Sebab kenapa? Meluas. Saya susah nak fokus. Okay? So kalau saya datang pada sale, saya hanya target kepada sales-sales yang besar. Contoh, dulu saya buat hard sale di social media. Kemudian sampai satu stage, saya dah dapat gaji bulanan saya. Saya stop buat hard sale, saya buat soft sell. Capai KPI saya berapa ribu saya nak daripada Facebook, saya stop soft selling, saya start marketing. Dapat KPI saya marketing, saya stop, saya fokus branding. Sebab kenapa? Hard sell saya hanya pergi kepada manager-manager saja sebab itulah prospecting saya yang kuat. Sebab kenapa? Once saya pergi ke manager, saya punya training berharga at least RM15,000 untuk 2 jam. Itu target prospecting saya. Bila saya datang pada orang, saya akan make sure payment dia mahal, payment dia besar, payment dia laju, payment dia segera. Laju ni maksudnya saya pitch 30 saat, close. Laju, terus dia transfer. Itu saya datang pada sales. Okay? Okay. Right. So far clear Tuan Syah? Since kita dah 46, saya terpaksa angkat diri. Tak menyempatkan, ya Allah, terkejar-kejar. Saya minta maaf sangat Tuan Syah. Itulah, saya ingatkan pukul 6 tadi sebab tadi Gimi kata pukul 6 kan tadi kan? 6 sampai 6.30 kan pagi tadi. Oh, saya cakap 6 sampai 6.30 ya? Tu saya macam relax tu. Ke saya terbalik jadual? Ya Allah. Hai. Ya betul, 6 sampai 6.30. Tu. Okey, sekejap. Bagi saya masa sekejap. Saya cuba kontak individu tersebut. Sementara tu boleh saya dengar soalan kedua Tuan? Okey. So, soalan kedua sekarang ni
kita nak handle team. So saya pun baru ada team kan. So take time lah macam mana kita nak bina team, berjalan mengikut apa yang saya ajar. Cuma dari segi, sebab mereka kebanyakannya part time, dari segi mereka nak push diri itu seperti mana kita pernah push diri kita nak berjaya, yang tu masih tak terlalu tinggi. Ada seorang dua sahaja. Mereka bergerak, mereka jalankan aktiviti, tapi semangat tu tak seperti mana kita dulu. Masa mula-mula kita join, kita begitu semangat sekali, tak ada sale, mesti nak cari juga. Contohlah. Faham. Normal, benda tu normal terjadi. So, untuk jawab soalan Tuan Syah ni, macam mana nak bagi semangat tim you konsisten, betul? Konsisten. Dia ingat tak tadi saya pernah cakap, kalau saya dah buat prospecting, saya kena tahu dia punya end result. Sales macam mana saya nak kena kejar. Alright? Sama ada sales yang kecil atau sales yang besar. Kalau result tu saya datang pada orang, sales dia kecil, saya akan target orang yang saya boleh close dalam masa 30 saat. Kalau sales dia besar, saya akan ambil masa untuk close dalam masa 30 minit. Prospecting saya tu dah kena betul. Prospecting sebenarnya khas untuk klien, khas untuk agent, khas untuk staff, khas untuk funder, investor, sponsor. Prospecting khas untuk manusia. Sebab tu demografik, fisiografik, geographical tu dibina untuk manusia. Cuma atas tujuan apa? Right? Setakat ni tuan clear sebelum saya teruskan? Okay. So bila you tahu itu adalah prospecting, dan kat sini you kena tahu dulu end result dia apa. Kalau aku cari agent, aku nak agent yang lawa. Kenapa lawa? Sebab sales tadi. Aku nak sales yang laju. Kalau nak sales yang laju, kena ambil orang yang lawa, orang yang handsome, orang yang pandai bercakap. Supaya dia mudah close laju. Okey. Tapi ingat, benda yang laju, harga dia kecil. Right? So, aku nak ada 2 orang yang buat closing dia besar-besar. Sekali dia close untuk 30 staff terus. Dia deal dengan 1 orang, dia terus close untuk 30 staff. Dia attack corporate. Okay, aku nak ada 2 orang. Ni kalau dapat 2 orang ni sedap ni position aku as a agency manager ni. So, you ada mindset macam tu. So you recruit bukan orang yang kaleng-kaleng. You bukan recruit orang yang biasa-biasa. You recruit orang yang mungkin umurnya 50 tahun, 48 tahun, 62 tahun. Sebab mereka yang ada connection dengan HOD atau gatekeepers atau corporates yang easily bila mereka pitch, G tolonglah bantu saya G. Anything for you brother. Terus sign up. Sebab you prospecting pada agent yang betul. You target pada agent yang betul. Okay. Jangan cakap, saya 33 macam mana saya nak dapat agent umur 55. Mustahil sebab you tak pernah buat. Once you dah buat, bolehlah. You try lagi. Sama macam sebelum you recruit. Tak pernah nak recruit orang ni, boleh ke? Sekali try boleh. Dapat 7 orang sekarang. Sama je kerja dia. Cubanya, bezanya mungkin kulit dia berkedut sikit atau mungkin dia punya bahasa berbeza sikit, tu je. Okay. So, after all, kalau saya pun ada sistem agent. Cuma bila saya nak target pada corporate, saya akan ambil orang yang berumur at least 55 ke 56 tahun. Dia jauh range dengan saya, tetapi saya tahu itu qualification untuk dapatkan job macam tu. Sales macam tu. Tapi adalah imbuhan dia. Alright? Ni bukan rasuah This is commission based. This is benefit. Ramai orang salah faham. Kimi bagi rasuah ni orang corporate. No. Alright? Kalau kita betul faham fundamental, kita tak akan salah faham. Alright? Cumanya jaranglah saya nak cerita kalau macam Tuan Syah. Mungkin Tuan Syah dah nampak gambaran apa yang saya nak beritahu. Tapi bila Tuan Syah cerita, Syah, kau ni rasuah ni Syah. Bila you dengar ada orang macam ni, stop cerita dengan dia. You bercerita dengan orang yang salah. Sebab dia tak faham bisnes. Right? Jangan argue. Level pemahaman mereka masih macam ni. You punya dah upgrade. Alright? Kalau level pemahaman dia sama macam you, duit dia sama banyak macam you. Itu je beza dia. Right? Saya selalu nasihatkan diri saya lah. Kalau bila kita bercakap kan, salah ni, kau ni tak betul macam ni. Apa pula tak betul? Dia macam ni tau. I try to explain. I try to elaborate.
Sekali bila fikir-fikir, aku jadi buang masa nak elaborate sampai 3 jam. Jadi argue, jadi bergaduh, jadi sakit hati. Rupanya, you berborak dengan orang yang salah. Walaupun family members. Walaupun kawan baik. Sebab fundamental kita berbeza. Awareness kita berbeza. Karakter kita berbeza. Okay? Sebab tu manusia boleh convert 3 jam punya closing kepada 3 minit. Right? Okay. Membantu Tuan Syah? Membantu. Faham. Okay. So, Okay. kalau contohlah macam nak jawab soalan you, saya bagi jawapan kedua lah untuk sekarang ni ejen yang dah ada ni, macam mana nak buat. Ejen yang ada ni, cuba you clarify balik. Satu, clarify balik apa target mereka duduk bawah you. Apa yang mereka nak sebenarnya, duit, harta dunia atau pangkat, you kena clarify dan mereka kena identify. Segan lah saya nak cakap, no. Kalau you segan sampai bila you takkan buat betul? Sebab you tak tahu apa yang you nak kena kejar. Alright? Saya selalu cakap dengan my staff, you nak apa di? You mana nak apa-apa. No, you kena find out lah kalau you tak tahu nak apa. You kena find out. Sampai jumpa, you nak berapa? 5,000 sebulan. Just name it. Kita pergi ke arah tu. We work for that. Alright? You nak apa? Nak kahwin? Pergi cari awet. Pergi cari lelaki. Sebab dia perempuan lah. Pergi cari lelaki. Lelaki macam mana nak tegar? Nak kejar? Awal lagi gini macam ni. Okey, kalau macam tu jangan kejar lelaki. Kejar dunia dulu. Alright? Tak salah kejar dunia. Kalau kejar dunia ni yang boleh buatkan you bagi sedikit pada akhirat, why not? Right? So, untuk ejen yang macam ni, you kena clarify dan identify dulu apa keinginan mereka dan work for that. Untuk work for that, you kena berkolaborasi dengan mereka. Macam mana you nak collaborate dengan mereka kalau you pandai communicate dengan mereka? Macam mana nak communicate? You kena tahu perangai you macam mana, perangai dia macam mana. Kalau dia jenis, dia ni tak boleh terjah ni, kena cakap elok-elok, cakap lembut-lembut, then you kena jadi macam tu. You kena jadi air. You masuk dalam cawan, you jadi cawan. You masuk dalam mangkuk, you jadi mangkuk. You flexible. Dia ni tak boleh cakap baik-baik, ni cakap baik-baik, dia tak faham. Kena straightforward. Straightforward dengan dia. Yang ni kena berlembut. Yang ini kena maki, baru faham. Maki je. Alright, memang ada karakter dia macam tu. Alright. So sebab tu, orang yang ada ramai staff ni, dia punya jiwa lagi kental. And kalau dia buat closing, dia lagi mudah nak close sebab dia mudah blend dengan prospek mereka. Itu kelebihan dia. Tapi benda ni bukan talent benda ni by practice. Ya, practice. Benda selalu practice. Ini nama lain dia leadership. Right? So, clear Tuan Syah? Clear. Okay, is there any other questions yang saya boleh bantu Tuan? Rasanya tak ada lah. Maknanya bermula pada awal. Kena mula balik daripada awal. Betul, yang dah bermula terjadi, dari awal. mungkinlah kita boleh baiki sedikit demi sedikit, tapi after this, kena mula pada awal lah. Maksudnya prospecting, target prospecting, agent pun kena tengok profile agent betul-betul. Yes. Okay. So, saya bantu Tuan untuk detailkan prospecting boleh? Boleh? Okay. Normally apa yang saya bantu sawan, saya akan mulakan dengan profession. So, bila you tahu profession, yang kedua you kena tahu position. Profession bagus sebab hello engineer. Ya, aku engineer ni, dia akan start bagi pandangan. Alright? So, position. Kenapa you kena tahu position? Melalui position inilah you akan tahu kemampuan duit dia. Walaupun dia muda. Dia ni dah jadi stokis. Jadi stokis duit besar. Tak adalah besar tapi bolehlah besar lah juga. Alright. So, anda kata dia level eksekutif. Level eksekutif sekarang 2,000 lebih 3,000. Just nice. Kalau dia belum kahwin, kira besar. Komitmen tak ada lagi. Alright. So kat sini, you kena tahu position dan nombor 3, you kena tahu industri. Right? Sebab kalau you tahu industri, you dah tahu nak close nak close polisi apa. Contohlah, you tahu dia industri frontliner lah contohlah. Ini kes berat ni. Hanya approach polisi-polisi yang besar, yang sesuai dengan dia. Jangan you datang, okay, kita ada dekat 8 polisi, boleh saya tahu puan macam mana? Dia memang akan, alamak, kau nak jumpa aku, kau tak tahu. Dia akan belah terus. Dia akan hilang minat sebab you tak kenal dia. Walaupun memang sebenarnya tak kenal. Prospecting lah yang membuatkan you kenal dia sebenarnya. Okay. So, macam kita nak mengurat lah. Awak tu duduk mana? Duduk lorong sana. Rumah yang mana? Rumah bumbung biru tu. Okay. Dia suka pakai baju warna hijau lah rupanya.
Faham tak? Hijau neon. Hijau macam mana saya cakap? Hijau neon. Sebab ikan saja warna neon. Saya terus teringat. Hijau neon. Oh, dia suka pakai tudung macam ni. Macam selendang. Okey. Kita walaupun tak pernah berborak dengan awet tu, baru nak ngurat, kita akan usha dulu. Kita akan observe dulu. Samalah macam klien kita. Alright? So, bila you dah tahu industri, you akan kena tahu jantina. Okay, jantina normal ada 2 saja. Okay, so bila you tahu jantina, dia membuatkan macam mana you nak approach mereka. Alright. Selepas jantina, kita akan pergi kepada umur. Umur saya dah bantu tuan tadi 5 gap 5 tahun saja. Selepas umur, you kena tahu dialect. Okay. Yes. Macam you Pantai Timur tuan Pantai Timur, Kelantan dengan Ganu beza. Ni just nak terangkanlah kepada audiens. I believe you faham lah sebab you orang Kuantan. Terengganu. Kelantan, Terengganu, Kuantan memang beza. Sebab kenapa saya duduk kat Kuantan 5-6 tahun juga. Right? So memang beza dan orang Jawa cakap lain, orang Bugis cakap lain, Pening cakap lain, apa lagi? Nogori cakap lain. Jangan kita orang Ganu pergi jumpa orang KL, cakap KL. Sebab kenapa? Akan jadi logat kita tak berapa selesa. Lidah kita tergelincir sikit. Cakap-cakap tergelincir tersembuh Elio. Alright. Sebab kenapa saya pernah tengok orang macam ni. Dia biasa Ganu, datang KL, cakap KL. Lepas tu cakap Zub, sembuh-sembuh Elio. Padahal dia bukan macam tu. So, you kena pilih dialect yang you selesa sebenarnya. Selepas dialect, you kena tahu lokasi. Lokasi is sangat-sangat penting. You tahu lokasi. Alright. Sorry, you kena tahu area. Lebih tepat, area ni besar. Contohlah, tuan Terengganu kat mana tuan? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu adalah area. Location, lebih spesifik. Kuala Terengganu dekat UiTM Kuala Terengganu. Tu location, lebih spesifik. Alright. So you tengok daripada nombor 1 sampai nombor 7 tadi yang saya beritahu pada tuan, you fokus kepada UiTM Kuala Terengganu. Selepas UiTM Kuala Terengganu dah settle kat situ, dah tak ada lagi engineer electrical yang umum macam ni, dialect macam ni. Dan baru pergi ke jiran dia sedikit. Jiran dia sedikit. Prospecting punya target masih sama, cuma you tukar location, bukan tukar area. Itu cara kita nak target. Habis you dah tukar, okey dah cover dah seluruh Kuala Terengganu. Then baru tukar profession. Tapi profession ni normally saya akan stick satu profession saja sampai mati. Yang saya tukar hanya location, area pun saya tak tukar. Saya tukar location, saya hanya tukar umur. Itu saja. Dan saya hanya fokus pada mereka saja. Sebab kenapa? Apa yang saya kejar, contoh, dalam jangka masa sebulan, area UiTM Kuala Terengganu. Location UiTM Kuala Terengganu, jangan semua detail sama. Saya target kepada orang umur 31 sampai 35 tahun. Habis penduduk 31 sampai 35 yang macam saya target, saya akan pergi mana? Saya call balik klien tu, saya akan minta mereka refer second tier. Second tier ni apa? Second tier adalah individu yang mereka kenal. Contoh, saya duduk kat Kuala Terengganu, saya dah target area UiTM Kuala Terengganu. Tuan Syah adalah my client. So kita dah sign polisi apa semua, terima kasih Tuan Syah. Selepas sebulan saya follow up. Tuan Syah apa khabar? Jomlah ngeteh. Ngeteh bahasa Terengganu sama ke? Sama-sama. Sama. Okey. Nak check dulu. Okey. Jomlah kita ngeteh. Okey, ngeteh semua, apa khabar, sihat, anak semua, bini macam mana? Okey, live dan semua. Boleh tak you recommend your cousins or maybe your siblings? I boleh share you my commission. Right? You minta dia propose. I minta Tuan Syah propose you punya siblings atau you punya kenalan. I akan mula sikit-sikit. Siblings, lepas tu jiran, lepas tu alumni, lepas tu and so on. Satu orang, I akan minta satu close. I tak minta saja, I minta dan I bagi commission pada dia. Sebab kenapa? Second tier punya strategi, you pakai POW, power of words. Okay. You pakai referral system, you pakai recommendation system, you pakai mouth to mouth marketing. Right? Mouth to mouth marketing yang sangat memendekkan proses trust. Okay, sebab tu you pakai dia dan sanggup bagi commission. You tak recruit, tapi you bagi commission. Okay, so kat situ
Dia akan nampak apa tau? Ui, untung aku sekali aku tolong Syah. You cakap lah kat, sekali aku tolong Kimi, aku dapat satu kepala RM100. Ui, not bad. Bagilah, bagi seminggu boleh dapat 700. Ush, sedap ni. Mi, ada nak bantu lagi ke? Macam ni lah. Suka tak kerja ni? Suka. Why not jadi agent? I dah tak payah buang masa nak recruit. Nak convince dia and so on. Right? Sebab I dah buatkan dia half pregnant. Maksudnya, dia dah rasa job tu. Dia dah feel job tu. Dia dah teruja dengan job tu. Dia dah excited dengan job tu. Dan kemudian, kalau 700 hari gaji aku sebulan pun 2,500. Why not fokus kat sini je? Mereka decide, bukannya kita approach. Itu untuk recruiting yang terbaik sebenarnya. Okay. Faham. Okay? Menarik tu. Aha. Boleh cubalah. Okay, strategi ni tuan, untuk pengetahuan you adalah orang pertama saya share. Sebab strategi ni normally saya bagi dalam kelas berbayar. So dah alang-alang jawab, saya pula terlepas cakap, ambil je lah rezeki. Kadang-kadang susah saya ni tak boleh nak kawal, main bagi je. Seronok bercakap. Seronok bercakap. Tapi rezeki lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Faham Tuan Kimi. Okay, so maybe any other last question sebelum kita tamat? Rasanya tak ada kok. Fantastic. Okay. So, untuk sesi ni saya akan upload dekat YouTube. So nanti tuan boleh refer balik dekat YouTube dan jangan lupalah subscribe ya. Okay, boleh. Okay, fantastic. So kalau you perlukan bantuan, let's say lah macam tuan nak saya bantu you punya team, lebih kurang sesi macam ni, kita boleh buat free training. Alright? So kita buat free training, kita groom you punya team. Itu kita tak charge, bagi je. Okay, boleh. Alright? So kalau you perlukan, cuma dengan saya jadual saya agak padat sedikit, kita akan set appointment lebih kurang 2 atau 3 minggu sebelum. So that kita boleh fill in jadual. Okay. Okay? Okay, Terima kasih banyak tuan. Thanks for your time. terima kasih Alright. banyak-banyak. Sama-sama. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.